Saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan sepanjang pandemik COVID-19. Sehingga tahun 2021, terdapat sejumlah 8 pakej rangsangan ekonomi COVID-19 yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu rakyat, terutamanya rakyat dari golongan berpendapatan B40 dan M40. Sebanyak 83 bilion ringgit suntikan fiskal diperuntukkan bagi membiayai bantuan-bantuan ini yang diwujudkan bermula pada tahun 2020. Bantuan dan pakej rangsangan ekonomi ini termasuklah pakej rangsangan ekonomi prihatin, prihatin PKS tambahan, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, Kita Prihatin, Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Permai, Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa, Pemerkasa Tambahan dan akhir sekali Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih. Antara bantuan yang telah diberikan sepanjang pandemik COVID-19 adalah bantuan wang tunai secara sekali bayaran iaitu secara one-off kepada isi rumah yang berpendapatan B40 dan M40. Seterusnya adalah bantuan prihatin rakyat yang juga dikenali sebagai BPR. Ianya mensasarkan golongan B40 yang berpendapatan RM5,000 ke bawah. Selain itu, terdapat juga bantuan prihatin nasional yang juga dikenali sebagai BPN. Ianya mensasarkan isi rumah yang berpendapatan B40 dan M40. Seterusnya, kerajaan juga turut mengadakan program imunisasi secara percuma kepada rakyat Malaysia dan pekerja asing yang menetap di Malaysia. Akhir sekali adalah bantuan khas COVID-19 yang juga dikenali sebagai BKC. Ianya juga difokuskan untuk membantu golongan B40 dan M40 yang terjejas sepanjang pandemik. Manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat daripada bantuan yang diberikan semasa pandemik COVID-19 ialah rakyat dapat melakukan penyelesaian pinjaman seperti bayaran rumah, bayaran kereta dan bayaran untuk sebarang pinjaman peribadi. Dengan bantuan yang diberikan juga, ia dapat memberi manfaat kepada rakyat dengan cara melindungi kebajikan rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Bantuan bekalan makanan yang diagihkan untuk kelangsungan hidup masyarakat yang terjejas teruk semasa sekatan perjalanan dapat memberi manfaat yang besar kepada mereka. Selain bantuan yang diberikan kepada individu, dengan bantuan yang diberikan, ia dapat menyokong perniagaan dan perusahaan kecil yang mengalami kekangan dalam operasi perniagaan semasa pandemik COVID-19. Melalui permohonan program subsidi upah PSU, ia dapat membolehkan majikan untuk membayar upah gaji pekerja mereka. Bantuan ataupun program imunisasi yang dilakukan oleh kerajaan dapat mempercepatkan proses imunisasi dan vaksinasi dalam membendung penularan jangkitan COVID-19. Klinik vaksinasi bergerak telah memberi manfaat kemudahan kepada penduduk luar bandar untuk mendapatkan vaksin dengan cara yang lebih mudah. Bantuan yang diberikan kepada pelajar dapat membantu meringankan beban ibu bapa untuk memenuhi keperluan persekolahan anak-anak. Ia dapat memudahkan pelajar untuk mengakses internet dan menghantar tugasan mereka pada waktu yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung, bantuan yang diberikan ini dapat memudahkan kesemua pelajar untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Dengan begitu pelajar tidak ketinggalan sebarang pembelajaran walaupun pembelajaran dilakukan secara atas talian. Saya akan menerangkan berkaitan agihan bantuan COVID-19. Agihan bantuan yang pertama kita dapat lakukan melalui aplikasi ataupun website. Ini merupakan salah satu inisiatif yang digunakan bagi mengesah rakyat yang memerlukan bantuan. Hal ini bersesuaian dengan kata-kata yang sering kita dengar iaitu maklumat di hujung jari. Apa yang kita dapat lihat melalui website ini, simbol berwarna merah itu ialah simbol pemberitahuan bahawa seseorang memerlukan bantuan. Dikesan terdiri daripada memerlukan barangan dapur, bantuan kewangan dan sebagainya.
manakala simbol berwarna ungu merupakan pemberitahuan untuk memberikan bantuan. Salah satu keupayaan website ini dapat mengesan insan-insan yang memerlukan bantuan di sekitar lokasi kita. Seterusnya melalui kempen. Salah satu kempen yang dilaksanakan sewaktu pandemik ialah kempen Bendera Putih. Kempen ini lebih tertumpu kepada pemberian barang dapur bagi melangsungkan kehidupan harian. Di sini kita dapat lihat satu video seorang insan yang berumur 74 tahun mengibarkan bendera putih dengan harapan ada yang sudi membantu beliau. Dia juga menyatakan perasaan terkejut kerana tidak sangka jiran-jirannya yang akan menolongnya. Seterusnya, agihan melalui zakat. Bantuan ini boleh dimohon melalui portal rasmi Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Sebagai contoh, Lembaga Zakat Selangor telah memberi bantuan khas COVID-19 kepada 29,000 orang penerima. Seterusnya, agihan rumah ke rumah. Contohnya, agihan vaksinasi rumah ke rumah demi mencapai imuniti kelompok. Hal ini melibatkan komuniti yang sukar dijangkau seperti masyarakat di pedalaman, orang asli, orang yang tidak mempunyai negara dan pelarian. Pada bahagian ini, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sepanjang COVID-19. Terdapat 3 isu utama yang diperbahaskan, antaranya adalah sebanyak 140,608 rakyat Malaysia kehilangan kerja semasa pandemik. Seperti mana yang kita tahu, wabak COVID-19 ini telah memberi impak yang besar terhadap ekonomi, bukan sahaja di Malaysia, namun seluruh dunia mengalami kemerosotan ekonomi ekoran wabak ini. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan banyak perniagaan harus ditutup demi mencegah penularan dan ini menyebabkan kestabilan ekonomi terjejas. Seterusnya adalah tahap kesihatan mental yang membimbangkan. Pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali juga rakyat Malaysia. Sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat, ianya boleh meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Akhir sekali, keadaan ekonomi yang merosot. Hal ini kerana banyak sektor perniagaan mengalami kesan apabila ada kilang dan perniagaan gulung tikar meskipun pelbagai pakej rangsangan dilancarkan oleh kerajaan dalam membantu ekonomi terus bertahan. Subtopik saya adalah harapan negara untuk mencapai 100% vaksinasi supaya dapat menjadi negara bebas COVID-19. Situasi COVID-19 di negara ini semakin meruncing dari hari ke hari. Beberapa masalah dan kekangan telah mengheret kita ke tahap yang semakin serius ini. Satu-satunya harapan kita untuk kembali kepada tahap wabak yang terkawal adalah melalui program vaksinasi yang cekap diurus yang akan mempercepatkan kadar pelaksanaannya. Jumlah vaksin yang terdapat di Malaysia juga mencukupi untuk semua rakyat. Dalam konteks COVID-19, diakui bahawa vaksin adalah ikhtiar bagi memastikan kita tidak dijangkiti virus pembunuh berkenaan. Lantaran itu, rakyat Malaysia harus patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada kerajaan bagi menangani pandemik menerusi penggunaan vaksin. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil vaksin. Ramai rakyat tidak menyedari akan perkara ini dan menafikan hak manusia lain. Kita perlu berusaha untuk mencapai sasaran vaksinasi 70 hingga 80% penduduk kita untuk mencapai imuniti kelompok yang berkesan. Ini bermakna hampir kesemua orang dewasa berumur 18 tahun ke atas di negara ini perlu divaksinasi. Kita sedang menghadapi krisis kesihatan yang dahsyat. Alhamdulillah kita semua mempunyai cara dan alat bagi mengatasi masalah ini. Marilah kita semua memainkan peranan masing-masing. Patuhilah langkah-langkah kesihatan awam dan pastikan kita mendorong dan mempengaruhi rakan-rakan dan masyarakat di sekeliling kita untuk mendapatkan suntikan vaksin secepat mungkin agar negara kita dapat mencapai target 100% vaksinasi dan negara Malaysia dapat bebas daripada pandemik COVID-19.